Hi guys, okay, so kita masuk kita punya part 3 which is techniques of integration. Okay, dalam techniques of integration ada dua teknik. Pertama by substitution, lagi satu by part. Okay, firstly I nak focus on substitution method dulu. Okay, untuk substitution method ni biasanya kita tengok kalau function tu macam complicated, macam dia bentuk macam bercampur-campur lah equation tu, function tu. And then kita dalam this one kita guna konsep macam chain rule. And then ada beberapa step lah untuk kita follow. Okay, so step yang pertama, firstly you kena identify dulu bahagian mana untuk you jadikan integrand. And then yang boleh jadikan integrand tu you akan jadikan dia sebagai u. Maksudnya kalau dalam complicated function tu you kena tengok mana satu yang you rasa you boleh differentiate. Biasanya bila kita jadikan dia sebagai u, kita akan differentiate that function. So biasanya lah kalau you ada dua function contohnya dalam equation tu kan, contoh dia ada dua function you darab. So basically you akan choose function yang power lebih besar, lebih tinggi biasanya lah, ataupun yang lebih complicated untuk jadikan sebagai u. Sebab kalau dia power lagi besar, maksudnya bila you differentiate you akan dapat kurang power kan. So bermaksud you nanti boleh lah nak matchkan dengan the other function tu. Tak apa, nanti kita tengok contoh. Okay, so bila you dah decide mana satu nak jadi u, which is a function in term of x jugalah, katalah gx. Okay, so you kena compute u tadi, you kena differentiate with respect to x. So dia jadi du dx lah, ataupun g prime x. So daripada situ du tadi you akan equals to g prime x dx. Bermaksud dx you ni you bawa naik ke atas. So dia jadi duduk ke sini lah. Okay, so daripada situ memandangkan you let function tadi kan jadi u kan. So daripada asal function u, daripada fx tadi, you dah tukar dia menjadi function dalam bentuk fu. Fu with respect to du. Jadi bermaksud masa you dapat equation fx tadi yang asal, dia sebenarnya you bentukkan dia menjadi bentuk f dalam bentuk u which is gx, and then this one is dia punya du, g prime x tu. Kalau you tak nampak sangat sini, tak apa, kita tengok contoh nanti you akan nampak lah. And then kita akan perform integration yang sini tadi ni with respect to u, and then last kali dah habis integrate, barulah kita ganti balik nilai u tadi in terms of variable x. Okay, so dia ada beberapa tips lah. Tapi tips ni tak semestinya you kata kena ingat. Just you tahu mana satu yang memudahkan you untuk you integrate, mana yang memudahkan you untuk you differentiate, then you can proceed. Tapi dia cuma cakap je kat sini. Biasanya kalau ni untuk kalau you ada function sin kuasa kan, kuasa n, contohnya sin kuasa nx ataupun cos kuasa nx. So di mana n tu adalah odd, biasanya kita guna juga substitution method. Contohnya you ada sin cube x. So actually daripada sin cube x tu you pecahkan dulu, dia menjadi sin x darab sin square x. Okay, jadi you nampak tak kat situ, sin x dengan sin square x mana power yang lagi tinggi, which is sin square x kan. So sin square x tu you akan let sebagai u. Nanti you tengoklah nanti macam mana you nak rearrange you punya function tu supaya menjadi in terms of u, so that you can easily integrate. Okay, so dia ada cakap juga kat sini, kalau you ada sin power n x and then cos power m x. So dia kata kalau m tu odd, you kena let u sebagai sin x. Kalau n tu odd, you kena let u sebagai cos x. Actually kalau I sendirilah, I tak ingat pun this one. It's just tips, okay. As long as you know how to do it, it's okay. Doesn't matter you nak ingat ataupun tak. Okay. Right, so kita tengok examples 1. So ada beberapa examples lah. Untuk yang pertama ni, kita nak tengok yang basic dia lah, asal-asalnya. Okay, katalah you ada, nampak tak kat sini, dia bentuk complicated. Bermaksud you ada dua function yang berbeza. Dia macam ala-ala yang kalau kita differentiate yang kita guna ln tu. Kan biasanya dia ada 3 benda darab kan, so susah you nak ni, you guna ln. Macam yang ni kalau dia bentuk macam complicated, ada 2 benda yang panjang ni, macam mana? Takkan you nak kembang kuasa 5, betul tak? So dekat sini you akan guna substitution method. And then macam saya kata, you biasanya akan ambil yang equation yang lebih complicated, yang lebih power lebih tinggi tu untuk dijadikan
U. So, you nampak kat sini 4x cube plus 3x plus 1 dengan 12x square plus 3. Mana yang lagi power tinggi? Mestilah this one kan. So, this one yang you boleh let sebagai U. Okay, biasa kita tak akan let U ni sampai kuasa-kuasa dia, kita tak let. Kita ambil function je biasanya. Sebab kalau you ambil sekali yang power, nanti susah pula U yang nak differentiate. So, kita akan ambil salah satu saja, ambil yang bahagian bawah saja, okay? So, katalah you let U sebagai 4x cube plus 3x plus 1. And then, you kena differentiate lah. Differentiate this one, sepatutnya you akan dapat du dx kan? Sepatutnya ni bawah ni ada du dx. Then, you dapat 12x square plus 3. Tetapi, sebab nanti kita nak du sahaja, kita tak nak dx. So, dx yang kat bawah ni, you bawa ke kanan. So, dia ada dx kat belakang. Okay, so daripada sini, kalau you comparekan dengan yang asal ni, kalau you comparekan, you nampak tak? 12x square plus 3 dx ni, dia adalah du. And then, this one adalah u. So, ini dah menjadi, kalau you, substitutekan dia, so this one dah jadi u kuasa 5, betul? And then bahagian belakang ni dah menjadi du. So, you ada u kuasa 5 with respect to u. So, kat sini you dah boleh integrate in terms of u. So, integrate u kuasa 5 senang kan? You akan dapat u kuasa 6 bahagi 6. And then you jangan lupa plus c kat belakang. So, dekat sini dah dapat integration in terms of u. And then kita akan ganti balik u kita. Kita nak jawapan kita in terms of x. So, you gantilah u kita adalah 4x cube plus 3x plus 1. Jadikan dia kuasa 6 bahagi 6 plus c. Dan dapatlah dia punya jawapan. Okay, seterusnya nombor 2. You ada 16x cube over square root 4x4 minus 9. Okay, kat sini you pun tak sure mana satu nak jadikan u. Macam I cakap tadi, kalau I lah punya tips, I akan pilih mana yang power lagi tinggi untuk jadikan u. So, ini power 4, ini power 3. Mestilah ambil this one sebagai u. Jangan ambil square root terus. Square root tu biar dulu. You ambil isi dalam dia je. Okay, so you let u sebagai 4x kuasa 4 tolak 9. And then kita differentiate ini with respect to x. Respect du ni, u ni with respect to x, you dapat 16x cube. And then dx bawa ke kanan. Okay, so you nampak tak? Ini dah jadi sama dengan ni. So, ini semua. Okay, I cuba ambil ni. This one, the whole thing dah jadi du. So, tadi you tinggal, ini dah jadi du kat bahagian atas ni. Semua dah jadi du. So, tinggal kat bawah ni, square root ni. Dan square root ni, apa dalam dia? You gantikan ini sebagai u kan tadi. So, ini adalah u. So, nampak tak? Bila you dah bila dah ganti dia, bila you nak buat integrate function tadi in terms of u, dah dapat integrate 1 over square root u with respect to u, du lah. Then kat sini you pun boleh lah nak integrate. Integrate ni kita bawa naik dulu. Ini bawa naik kuasa jadi kuasa negatif 1/2. Bila integrate kita plus 1. Plus 1 dapat 1 over 2 bahagi dengan 1 over 2 lah. Dan bila bahagi 1 over 2, 2 bawa naik atas lah. Jadi 2 square root u plus c. Dan ganti baliklah u kita tadi apa. Dapatlah this answer. Okey tak? Okay, seterusnya kita tengok example yang ketiga. So, kita ada 5x minus x cube kuasa 2/5 darab 10 minus 6x square dx. Okey, kat sini pun sama. Mana yang lagi besar? Ini. So, jadikan ini sebagai u, you dapat 5x minus x cube. Then, differentiate with respect to x, you dapat du is equals to 5 minus 3x square dx. Okay, dekat sini, you nampak tak? Biasanya kita akan ambil belakang ni. Biasanya ini sama dengan belakang ni kan? Sebab kita nak jadikan yang ini sebagai du, ini jadi u kuasa 2/5. Tapi, you nampak tak apa yang tak sama? Ini 5 tolak 3, ini 10 tolak 6. So, macam mana nak samakan this one? So, you kena kreatif lah sikit kat sini. So, ini tak cukup apa? Tak cukup darab 2. Then, you darabkan 2. So, you darab belah kiri, 2 darab juga. Sebelah kanan pun kena darab. So, dapatlah this term. So, ini tadi instead of du, dia dah menjadi, ini adalah 2 du. Dan you bolehlah translatekan the whole equation dalam in terms of u. So, you dapat 2. Sebab 2 du tadi, biasanya sebab 2 ni constant, letak je dulu kat luar. 2 letak kat luar, du letak kat belakang. And then apa yang tinggal? Ada u je kat tengah, kuasa 2/5. Dan integrate 2/5 ni tambah dengan 1, jadi 7/5. Bahagi 7/5, ini bawa naik atas, jadi 10/7. And then u ni ganti balik dengan u yang asal. So, dapatlah this one. Okay, seterusnya nombor 4. Kita ada 12x square minus 10x plus 12. Darabkan dengan ni dan ni
Macam ala yang lon kita tu lah, ada panjang dia punya function. Okay, so sekarang ni memandangkan, oh ini kuasa 2, ini kuasa 2, ini kuasa 1. Alamak, tak ada pun yang kuasa tinggi daripada kuasa 2. Dekat sini pun you kena kreatif juga. Kalau tak ada, you kena adakan lah. Okay, so kalau ini dah kuasa 2, so ni kuasa 2, ni kuasa 1. So you darabkan lah this one. Okay, so instead of this one, you tukar equation ni menjadi ini kekalkan, and then yang bahagian belakang ni you darabkan supaya you dapat ada kuasa 3, which is kuasa yang lebih tinggi lah kan. So yang kuasa yang lebih tinggi ni you let sebagai u. So jadikan dia sebagai u, you dapat bila differentiate with respect to x, you dapat 12x square plus 12 minus 10x dx. Okay, so sebenarnya bila you tengok ni adalah sama dengan yang sini, yang atas ni. So menjadi du lah. So you tinggal bila you transfer back, you akan dapat integration of u with respect to du. So bila integrate akan jadi u kuasa 2 bahagi 2. And then jangan lupa plus c. So gantikan balik u kita yang panjang tadi ni, gantikan kuasa 2 bahagi 2 plus c. Kita tengok example kedua. Okay, sekarang soalan dia adalah integrate x minus 1 over 3 plus x dx. Okay, dalam kes ni actually dia boleh guna dua method lah, mana-mana method yang you suka. Okay, katalah you guna method pertama, which is substitution yang kita baru je belajar. Okay, dekat sini ada x minus 1 dengan 3 plus x. Mana satu you nak jadikan sebagai u? Actually boleh je mana-mana. You nak jadikan yang bahagian atas boleh, bahagian bawah pun boleh. You cuba buat nanti kalau macam dalam kes ni kita ambil yang bawah sebagai u. Kalau you nak cuba nak jadikan u tu bahagian atas pun boleh. You cuba buat nanti sendiri. Okay, so dekat sini bila you let u ni yang bahagian bawah, so u is equals to 3 plus x, so you dapat du dapat dx, sebab ini differentiate dapat 1 je kan. So du is equals to dx, so this one adalah du lah. And then daripada sini sini kita kena kreatif. Sebab tu lah I cakap boleh je you nak let mana-mana, sebab you can change based on the equation. So sekarang kita ada u equals to 3 plus x kan. Kalau ini sebagai du, so macam mana kita nak get rid of x minus 1 punya term, nak jadikan dia in terms of u? So daripada sinilah you kena kreatif. Bila you ada u equals to 3 plus x, so bermakna you ada u minus 3 is equals to x. Jadi macam mana you nak ganti x ni in terms, x minus 1 ni in terms of u? So dekat sini bila u minus 3 sama dengan x, so u minus 4 sama dengan x minus 1. Okay, now tadi kan kita nak jadikan this one in terms ni, x minus 1 ni kita nak jadi in terms of u. So sekarang kita ada x sama dengan u tolak 3. Jadi macam mana kita nak jadi tolak 1? So kalau belah sini tolak 1, belah kanan tolak 1, you jadikan ini pun kena tolak 1. So jadi u minus 4. So bila you gantikan dalam this equation, x minus 1 dah jadi u tolak 4, dx jadi du, and then bawah tadi jadi u. So dekat sini you pun boleh, bila dah ada macam ni, you boleh pecahkan. So you ada integrate 1 with respect to du minus 4 over u with respect to du jugalah. Ni you asingkan lah, sebab u dengan u cancel dapat lawan. Okay, so daripada sini integrate this one dapat u. Integrate ini dapat minus 4 ln u plus c. So daripada sini juga, u tadi kita pun ganti balik lah in terms of x. So sini ada u kita adalah 3 plus x, and then minus 4 ln 3 plus x plus c. Cuma dekat sini kalau you perasan, ini kan adalah constant. Ini in terms of x, ini pun terms of x. Jadi constant ini you bawa dia kawan dengan c kita. So you menjadikan equation you dah jadi x minus 4 ln 3 plus x plus c plus 3. So ini sebenarnya adalah gabungan constant, sebab c adalah constant, 3 pun adalah constant. Jadi kita kena letak dia duduk sekali, jadikan dia sebagai constant lain, which is k. Actually kalau you nak jadikan ini sebagai constant c pun tak ada apa pun, cuma kita nak kata dia adalah constant lah. So jawapannya tinggal x minus 4 ln 3 plus x plus c ataupun k, ataupun tak kisahlah, anything yang nak letak sini constant. Sebab dia tak boleh you ada term constant dekat depan ni, dia kena ada term x sahaja. Okay, so ini kalau guna cara substitution. Ada cara lain, which is lagi satu adalah guna long division. Long division, you nampak tak bentuk ni partial fraction punya bentuk. Jadi ini bahagi this one. So you pun bahagi guna long division. X minus 1
bahagi x plus 3, jadi 1 times this one dapat x plus 3, bila tolak-tolak dapat this one. Dan sebab dia you guna long division, you akan tulis dia bentuk partial fraction punya ni lah. Betul lah, bentuk partial fraction. Bentuk long division. Pertama sekali ini 1 minus dengan remainder dia bahagi dengan dia punya divisor. So you dapatlah this bentuk. Then you akan integrate. Integrate 1 dapat x. Integrate negative 4 over this one akan dapat negative 4 ln x plus 3. And then plus c jangan lupa sebagai constant. So actually kalau you compare ini dengan ini sama kan. Cuma tadi this one you dapat 3 ni bawa ke belakang, dia gabung. And then actually this is the same constant lah as this one. Okay, so ada dua cara. Actually it's up to you lah nak try mana. Dia cuma bagi tahulah kalau yang simple macam ni boleh je, tak nak guna substitution lah. Itulah dia cakap. But it's up to you. Okay, ini pun ada dua method. Actually method substitution juga, cuma dia ada dua cara. Mana satu you nak jadikan sebagai u. Okay, katalah method yang pertama, kita ada this one kan, this equation. Method pertama dia nak u ni sebagai yang bawah ni. Dia tak ambil ini. Walaupun kita cakap tadi biasanya kita ambil yang kuasa lagi tinggi kan. Yang ni dia nak ambil kuasa yang kecil, tapi dia nak ambil yang macam dia rasa serabut yang bawah ni. So dia nak ambil yang ni sebagai u. So dia let lah u equals to t plus 4. And then bila differentiate u, you akan dapat dt lah. Sebab t ni bila differentiate dapat 1. So dapat du equals to dt. So sekarang kalau ini u, ini dt, ini square root. So macam mana nak get rid of t square ni? Macam mana nak jadikan t square in terms of u? So daripada situ kita kena cari dulu t ni apa dalam term u. Jadi guna apa yang kita guna, yang ada tadi, u sama dengan t plus 4 kan. Jadi nak jadikan t ni sebagai subjek, so t ni sama dengan u tolak 4. So t sama dengan u tolak 4, jadi kita ada t square. So macam mana nak dapatkan t square ni? So u tolak 4, jadi tadi u square kan lah. So dapatlah t square sama dengan u tolak 4 square. Dan barulah you boleh substitute dalam equation ni. You boleh substitute dalam equation ni. So ini dah jadi u tolak 4 kuasa 2. dt tadi dapat di du, which is this one. And then ini adalah apa yang kita ganti tadi. Okay, so dari sini barulah you boleh start nak integrate. So integrate the whole thing. This one you kembangkan dulu dapat this one. And then you pun integrate the whole thing. This one 2 tolak 1/2 dapat 3/2. And then this one pun tolak dapat u kuasa 1/2. This one dapat 16 u kuasa negatif 1/2. Then you integrate. This one plus 1 dapat 5/2 bahagi 5/2. Ini pun bahagi juga this one. Ini pun sama bahagi kan. And then you bawa naik balik lah. So you dapat ini final this one. And then ganti balik u kita tadi term apa, which is t tambah 4. Dan you dapatlah jawapan. So sama ada you nak tulis bentuk macam ni, ataupun 5/2 ni you nak buat t plus 4 kuasa 5 square root pun boleh, tak ada masalah. Okay, so kalau kita tengok method kedua, dia tukar u tadi, instead of t plus 4 dia ambil the whole thing. So dia ambil the whole thing menjadi ni, daripada sini ni dia ambil the whole thing menjadi u. So u dia adalah this one. So dijadikan u square sebagai ini. So daripada sini dia dapat u square tolak 4. Nak dapatkan t punya ni kan. So t sama dengan u square tolak 4. So daripada sini dia differentiate. Betul lah. Dia differentiate u with respect to t. So bila differentiate u, you dapat 2u du. This one dapat dapat 1 je lah, differentiate t kan. So kat sini pula dia guna konsep sama je, u equals to t. Cuma dia apa ni nak cakap dia macam tukar sikit lah, sebab dia tak nak ada square root. So jadikanlah u ni sebagai square. Tetapi you boleh je nak differentiate u square, tak ada masalah pun. Differentiate this one, the whole thing, dapatlah 2u du. Sebab kalau differentiate the whole thing, ini pun sama, differentiate dapat dt. Okay, so daripada situ dia pun tukarlah this form. Dah ini t square sama dengan apa? T square sama dengan ini. Sebab dia tak let this one sebagai t square, dia cuma let sebagai t sahaja, which is t adalah ini. So jadi dia terpaksalah ganti t dalam ini, square kan. Okay, and then this one dah jadi the whole thing ni adalah u. And then this one adalah 2u du, which is dt kita. So bila dapat bentuk ni, dia boleh cancel out this one.
Dan dia boleh kembangkan terus bahagian atas, 2 tadi bawa ke depan. So bawa letak kat sini dan integrate macam biasa. So dapatlah jawapan yang sama juga dengan yang atas tadi. So it's up to you. Okay, mana-mana je you nak let. Yang penting you tahu benda tu lagi memudahkan untuk you integrate. Kalau lagi menyusahkan, mungkin salah lah pilihan you itu. Okay, ketiga ni dia ada x kuasa 3 over square root x square plus 3 with respect to x. Okay, so kat sini dia sama juga. Oh, bila yang ada square root, dia nak ambil yang square root ni yang jadi u. Dia tak nak ambil yang ni. Sebab yelah, kalau you ambil ini, nanti macam mana you nak simplify this one kan? Susah. That's why lah dia ambil yang bawah ni. Okay, so let u sebagai x square plus 3. So, kita differentiate with respect to x. You dapat, sekejap. Mana tadi? Okay, sekarang kita ada u equals to x square plus 3. Okay, dekat sini dia nak, sebab sekarang kan kita ada x kuasa 3 kan? Tapi dia nak tengok lah apa x kuasa 3 in terms of u. Cuma yang ada sekarang x square adalah u tolak 3. Nanti kalau kuasa 3 nanti you tengok lah macam mana. Tak apa, kita buat dulu. Okay, bila you ada u sama dengan x square plus 3, bila you differentiate du, differentiate with respect to x, this one dapat du, this one dapat 2x dx. Okay, so dekat sini dia tak nak 2x dx, dia nak x dx sahaja. Sebab apa? Bila du bahagi 2, sini akan dapat x dx. Okay, kalau you perasan ini, tadi kan kat atas ni kita ada x cube. Okay, kalau daripada sini, kita kan nak x cube ni in terms of u kan. So, sekarang dekat sini, kita ada, bila kita jadikan x square sebagai dia punya subjek, kepala dia, kita ada in terms of u dia adalah u tolak 3. Sekarang baru x kuasa 3, x kuasa 2, mana lagi x lagi 1 kan. So, dia kena, maksudnya dia kena kumpul everything supaya term dia cukup untuk jadikan terms of u. Okay. So, I tunjuk kat sini lah in case you tak faham kan. So, this one, dia kan ada x kuasa 3 bahagi dengan ini kan. dx. Okay, sekarang ini dia dah let sebagai u. So, sini dah ada, ni dah jadi u square root. Okay. And then dx tadi, you ada apa? You ada x dx sama dengan du over u. So, dekat sini, x dx. So, ini adalah, atas ni akan adalah x kuasa 3. So, kat sini, sini daripada ini, you dah dapat x square, kepala dia sama dengan u tolak 3. So, you boleh pecahkan. X kuasa 3 ni jadi x square dengan x. Okay, so dengan dx kat belakang lah. So, x dx ni sama dengan apa? Sama dengan du over 2. This is sama dengan apa? U tolak 3. So, you boleh lah nak ganti semua jadi in terms of u. So, that's why lah kat sini dia pun tulis lah. This one nampak tak dia asingkan. And then this one adalah du over u, du over 2. This one adalah u tolak 3 and this one adalah square root u. Dan dekat sini barulah 1/2 ni lah. Bawa ke luar jadi constant and then you nak integrate this one. Okay, nak integrate ini sama juga. Boleh pecahkan ini u kuasa 1 tolak 1/2 dapat u 1/2. This one tolak dengan 3. U ni bawa naik atas dapat this one. Integrate dapatlah this one. And then ganti balik, darab balik dengan yang 1/2 kat luar tu. So and then finally ganti balik u kita apa dia. Okay, so dapatlah dia punya jawapan. Okay, tengok contoh-contoh example yang ketiga pula. Okay, yang pertama kita ada x kuasa x darab i kuasa x kuasa 2. Nampak tak dia ada 3 tingkatan kat sini. 1, 2, 3. So, ini adalah konsep darab. Tak adalah kata kita nak guna apa. Kalau differentiation, kita dah guna product root dah kat sini. Tapi kat sini kita guna substitution. Sebab kita nak integrate. Bukan differentiate. Okay. Alright. So, sekarang you ada u. Kenapa dia ambil x kuasa 2 sebagai u? Sebab kita nak nampak mana yang complicated yang tu kita nak jadikan sebagai u. Sebab kita nak differentiate. Dan you nampak ini x. Ini x kuasa 2. Mestilah ini you kena differentiate so that boleh dapat this one. Betul tak? That's why lah u dipilih sebagai x kuasa 2. So you dapat du, you dapat 2x dx. So daripada sini kita tak nak 2x dx. Nampak tak? Term yang ada adalah ni x dengan dx. So 2 ni kita tak nak. So 2 bawa turun bawah. So jadi du over 2. This one ada x dx. So nampak x dx ni dah menjadi du over 2. So tinggal yang sini sahaja. I kuasa u. So you boleh lah
transform dalam bentuk ini. Then bila differentiate pula. Betul lah. Bila differentiate EX, kita dapat EX kan. So sama. Bila integrate EX pun dapat EX. So sama lah ni. Sebab ini adalah in terms of U. So yang kat ni adalah X lah. So integrate EU dapat EU juga. Plus dengan C. Cuma U kita ganti balik dengan X kuasa 2. Kita tengok example yang kedua pula. So ini lagi complicated daripada yang atas tadi. So kita ada X plus 1/2 darab dengan E kuasa. Nampak tak? Ada gabungan pula dah. So you nampak dah kat sini. Ini kalau gabung ni mesti dapat kuasa 2 ni. So mesti ini dah U kita. Dah tahu dah. So tengok. So let U sebagai ini. Yang nampak tak? Segan-segan silu nak bergabung. So kita gabungkan dia. Kita darabkan dapat X square plus X minus 20. So this one kita differentiate with respect to U. Kita dapat 2X plus 1 dx kat belakang lah. Okay, so dekat sini kita tak nak the whole thing ni. Kita nak apa? Nampak tak? Kalau this one you compare dengan ni, mana sama kan? So apa yang kurang kat sini? Ini X tambah 1/2. Ni ada 2X dengan 1. So apa yang you boleh buang kat sini? So kenalah buang 2, kena bahagi dengan 2. So bila you bahagi dengan 2, this one jadi X, ini jadi 1/2. So ini jadi du/2 lah. Sebab you bahagi 2 tadi kan. So ini dah jadi sama dengan this one. Ni, ini sama dengan ini kan. So dah jadi du/2 that part. Ini tinggal E kuasa U sahaja. That's why bila transform jadi ini. So sama juga, bila you ada E kuasa U, bila integrate dapat EU juga. And then darab dengan 1/2 dapat EU kuasa E kuasa U bahagi 2 lah. Plus dengan C. Dan ganti balik U kita tadi. Bahagikan dengan 2 plus C. Kita tengok example seterusnya. Kita ada E kuasa X bahagi dengan 1 minus EX dx. Kat sini, mestilah kita nak let U kita adalah yang panjang ni. So let U sebagai 1 minus EX. So bila differentiate ini akan dapat, bila negatif EX, bila you differentiate akan dapat negatif EX juga. So differentiate kan dapat negatif EX juga. So kita tak nak negatif sebab bahagian atas kita tak ada negatif kan. So kita negatifkan du. So daripada sini, this one the whole thing dah dapat negatif du. So negatif du kat atas, negatif letak kat luar. This one adalah U. So nampak tak 1/U du kat sini. So bila 1/U, you boleh integrate dapat ln U plus C. So jangan lupalah negatif kat luar ni. And then kat sini ganti balik U kita adalah 1 minus X. So what about this one pula? Okay, kalau exponential ni pula, E kuasa square root X bahagi square root X. So kat sini dah nampak dah, benda yang paling complicated kat sini adalah square root. So you jadikan U sebagai square root tu. Square root tu sebagai U. So U adalah square root X. So jadi du adalah 1/2 square root X dx. Okay, nampak tak kat sini? So dekat sini, actually macam mana you nak simplify daripada sini nak jadi ini, you kena tengok balik dekat, daripada sini you tengok dekat soalan. Dah cukup ke aku punya term ni nak samakan dengan ni? Kalau you nampak kan, you ada 1/2 square root X dx. Kalau you compare dengan atas ni, kat sini ada 1/X dx. Tak ada 2 kat sini. So buat apa nak ada 2? Buanglah 2 ni. 2 ni bawa naik ke sini balik. So adalah term ni. So ada term dia adalah ini. Kan? So you tahu this term adalah 2 du. So you dah gantilah ini sebagai 2 du. 2 sebab dia constant letak kat luar, du letak kat belakang. And then tinggal ini sahaja yang bahagian atas, which is E kuasa U tadi. Dan bila integrate dapatlah 2 EU plus C. So U ganti balik dengan square root X. The last example untuk exponential. Okay, katalah kita ada E kuasa X tolak E kuasa negatif X bahagi EX plus E kuasa negatif X dx. So kat sini sebenarnya actually boleh je mana-mana you nak pilih. Tapi kata you bijak memilih, you tak perlulah nak complicated sangat nak kena gantikan kan. So kat sini you nampak tak ada power negatif. So you nampak tak kalau you nak differentiate something, kalau E kuasa negatif mesti akan dapat negatif nanti kan. So buat apa you nak differentiate this one, mestilah differentiate this one, mesti akan dapat negatif kat sini nanti. Ni dah nampak dah this one kalau differentiate. So you let U ni sebagai this one yang bawah ni. So bila you differentiate this one akan dapat EX tolak E kuasa negatif X. Differentiate kan. So dapat this one. So ini the whole thing adalah du. So ini adalah 1/U lah tinggal. So bila you transform akan dapat 1/U du. 1/U ni apa? Ln U. Ln U plus C. So U tadi ganti balik this one.
Alright. So example yang last adalah example keempat, untuk guna substitution menggunakan trigonometric function. Okay, macam kita cakap tadi, kita akan guna biasanya bila ada sin ataupun cos kuasa n, which is n adalah odd. Okay, so kat sini adalah contohnya, ni adalah ada sin kuasa 3x. So dekat sini you kena pecahkan dulu. Instead of sin 3x, kita nak pecah dia jadi sin 2x dengan sin x. Sebab apa? Ini ada kuasa 2, ini ada kuasa 1. So kita nak apa? Nak kena tukar lah. Actually kat sini kan dia ada sama term. Ini sin, ini pun sin. Tak syok lah kalau you nak differentiate this one, akan dapat cos. So tak sama dengan ini. So kita kena tukar dulu. Sin square x ni kena tukar jadi 1 minus cos square x. Ni daripada mana? Daripada identity, which is sin square x plus cos square x dapat 1. So ini tadi term sin square x you gantikan dengan 1 minus cos square x sin x dx. So kat sini barulah you boleh pilih mana nak jadi u. So kalau kita tahu kat sini mana yang kalau you differentiate dapat dia ada 1. So boleh je mana-mana. Tapi macam I cakap lah, kita nak ambil yang lain lah. Kita nak ambil yang complicated sikit lah. Tapi kat sini dia tak ada ambil ini sebagai u. Dia ambil cos sahaja sebagai u. Tapi it depends on you. You boleh try. Kalau you nak ambil the whole thing terus pun boleh. Tapi okay, kat sini dia tunjuk sebagai u, dia sebagai cos x. So kalau you differentiate this one, du akan dapat negative sin x dx. So you nampak ini sama dengan bahagian ini, cuma negatif je lah ditambah. So dia dah jadi ini the whole thing sama dengan negative du. So you terus tulis negatif kat luar sebab dia constant. Negatif tu adalah negatif 1 lah kan. So negatif tak kat luar, dia constant, tak du dekat belakang. And then yang bahagian tengah tadi dah tinggal 1 minus u square. So boleh je kalau you tak ambil the whole thing sebagai u, nak ambil ini sahaja pun. Tapi it depends lah mana yang you selesa. So dah dapat this one, kita integrate dapat negative u plus, sebab ini minus dapat plus u kuasa 3 bahagi 3 plus c jangan tinggal. And then ganti balik u kita apa. So dapatlah jawapan. Kita tengok soalan yang kedua pula. Kita ada sin kuasa 3 4x darab cos 4x dx. So kat sini you nampak tak, kalau you differentiate apa dapat apa kan. Okay, you tahu differentiate sin dapat cos. So you ambil lah this one sebagai u. Tapi you tak ambil the whole thing pun tak apa. Sebab kalau you ambil ini u, you jadi u kuasa 3. Kalau you ambil the whole thing, nanti takut you complicated pula nak differentiate. So pilih mana yang memudahkan kita lah. Okay, so katalah kita let u sebagai sin 4x. So du with respect to x, sin 4x ni with respect to x, you dapat, kalau differentiate you akan dapat cos 4x darab dengan derivatif bagi this one. So you dapat 4 cos 4x. Tapi soalan kita cos 4x tak ada 4. Ngada-ngada ni buat apa? So buang ni. Buang ni kena bawa ke sini. So dapat du over 4 dapat cos 4x. So you tahu the whole thing cos 4x ni adalah du per 4. So you pun akan rewrite balik. So this one akan jadi 1/4, bawa letak keluar, du letak kat belakang. U kita tadi dah jadi kuasa 3 lah sebab U kita adalah sin 4x. Okay, differentiate macam biasa dapat U 4 bahagi 4 and then darabkan this one dapat 16. Ini ganti balik U dapatlah this one. Jangan lupa plus C. Okay, untuk yang ketiga pula kita ada secant square x over tangent 5x. So mana satu yang best? So kita tahu antara tangent dengan secant mana yang differentiate akan dapat kawan dia. So misalnya differentiate tangent kan dapat secant square. So kita ambil tangent ni sebagai u. So u sebagai tangent x, du adalah secant square x dx. Okay, so ini dah secant square x ni sama dah. Okay, ni dah du, tinggal ini sahaja. So ini u kuasa 5 kan, tapi dia duduk kat bawah. So ini dah jadi bentuk ini kalau transform. Then this one bawa naik atas jadi u kuasa negatif 5 du. And then plus 1 dapat this one. And then gantikanlah balik u kita dengan apa. So dapatlah dia punya jawapan. Okay, tengok nombor 4 pula. So, you ada sin 5x plus pi dx. Okay, so kat sini sin 5 ni sangatlah besar. Macam tadi kan, sin kuasa 3 kita boleh pecah sin kuasa 2 dengan sin kuasa 1. So, kalau ini sin kuasa 5, macam mana nak pecah? So, you pecah lah, boleh. Pecah dah jadi sin 4 dengan sin 1. Tu je pecah dia. Sebab kita nak actually bila jadikan ni, bila differentiate dapat tak this term kan. Okay.
So kat sini adalah you pecah jadi sin 4 dengan sin 1 lah. Okay, so daripada sini juga you tahu kalau kita punya identity trigonometry tadi kan, kita ada sin square plus sin square x plus cos square x dapat 1. So sama juga kat sini, sin square this one x kita dah jadi in terms of 5x plus pi. So sin square this one sama juga 1 minus cos square this one. So itu yang you kena tahulah. So jadi bila you dah tengok ini in terms of this one, sebab kita kan nampak ini term yang sama, sin dengan sin, kita tak nak lah. Mana boleh nak let you ini dengan ni kan, sebab bila differentiate nanti tak dapat sama dengan sin. Maksudnya kalau you differentiate sin kan dapat cos, differentiate cos dapat sin. So tak bolehlah ni duk kawan sama-sama, you kena dah tukar salah satu menjadi term cos pula. So kat sini kita tukar term ini menjadi term cos. So kalau sin square sama dengan ini, so ini sin kuasa 4 kan. So sin kuasa 4 bersamaan this one square kuasa 2 lagi. So this one adalah the whole thing ni adalah sin square 5x plus pi. So untuk mendapatkan sin 4 tadi ni, you gantikan ini semua jadi this one, and then kuasa 2 lagi sekali lah untuk dia jadi kuasa 4. Okay, so kalau you buka macam ni kan, ini adalah benda yang sama. Okay, so bila you dah kembangkan this one, kita barulah boleh pilih mana nak jadi u, mana nak jadi bukan u lah. Okay, so kat sini kita pilih cos ni sebagai u. So ini kita tak, instead of kuasa 2, saya cakap kita tak nak ambil kuasa 2, nak ambil term dia sahaja. So cos 5x plus pi, you dapat differentiate dapat negative 5 sin this one jugalah with respect to x lah, dx. So kita tak nak negatif sebab kita nak bahagian belakang ni tak ada negatif, tak ada 5. So you bahagilah dengan negative 5 dekat belah kiri. So this one dah menjadi negative du over 5. Okay, tak muat kat sini. Okay, now kita dah dapat this one adalah term negative du over 5. So kita gantikanlah dalam this equation. So ini dah jadi negative 1/5 bawa keluar, du letak kat belakang. So ini apa ni? Tadi ini adalah u. So 1 tolak u square kuasa 2 lagi. Okay, so kat sini kita pun kembangkan. Kita nak integrate dah lah ni. Nak integrate with respect to u. So kembangkan dapat 1 minus 2u square plus u4. And then bila kita integrate, dapatlah this one. And then ganti balik u kita adalah cos tadi. So dapatlah dia punya jawapan. Alright. And then dah sekali example nombor 5. Okay, kat sini pun besar. Ini besar, ini pun besar, tak nak kalah. Okay, so ini sin 4 3x, ini cos cube 3x. Okay, so tapi ini yang cantiknya sebab ini dah term yang berbeza. So kita dah tak perlu nak ganti guna identity lah. Okay, so nak ambil mana satu? Nak ambil cos ke sin? It's up to you. Katalah kita ambil kat sini, kita ambil u sebagai sin. So u sebagai sin 3x. So du sama dengan 3 cos 3x dx. Okay, so kat sini kita ada cos 3x. Tapi kita tak nak ada 3. So 3 bawa ke sini. Okay, bawa ke bahagian du. Du over 3 dapat cos 3x dx. So daripada sini, daripada this equation tadi, kita boleh transfer lah. Tapi sebelum tu, kita ada cos 3x dx ni. Kita nak, sebab kita ada kuasa 3. So kita nak pecah dia menjadi kuasa 2 dan kuasa 1. Yang ni biarlah sebab yang ni u tadi. So this one doesn't matter. Ini yang kita kena ubah sebab bila we ganti this one, ni je yang ada term du kan. So ni baru kuasa 1, mana lagi 2 kan, tak boleh. So that's why you kena kembangkan dulu. So this one bila you kembangkan, ini sahaja yang dah jadi du over 3 tadi kan, ini. Then it's one. So this one tadi you kena tukar dia sebab kita nak term u. So cos square 3x, kalau you guna identity dapat 1 minus sin square dx. So sebab kita dah ganti u tadi sebagai sin 3x, so ini dah boleh jadi u square dah ni kan. So bila you nak tukar dia dalam term u, so this whole thing dah jadi du over 3. So 1 over 3 letak kat luar, du letak kat belakang. So yang depan adalah u. So u kuasa 4 lah. And then yang bahagian dalam 1 minus sin square 3x ni dah jadi 1 minus u square. Dan you kembangkan dan integrate macam biasa, plus c, dan gantikanlah u kita tadi as sin 3x. So you dapat 1 over 15. Ataupun you nak kekal macam ni pun tak apa, letak je 1 over 3 dekat luar. It's up to you, boleh je mana-mana. Cuma gantikan balik nilai u. Okay, so ini sahaja untuk substitution. Nanti kita akan tengok by part pula. Okay, bye bye. Annyeong.